Sebagai seorang warga British, mengapa Anda bersungguh-sungguh mempertahankan Malaysia? Satu peristiwa mengejutkan telah berlaku. Bermula dari insiden gulungan nasi di sebuah sekolah rendah di London, gelombang ini sedang menggoncang sistem makan tengah hari di sekolah-sekolah British. Dan, di tengah-tengah ribut ini adalah seorang ibu British. Bekal makanan yang disiapkannya untuk anak perempuannya telah mencetuskan perdebatan hangat di kalangan ibu bapa dan akhirnya mengubah sejarah makan tengah hari di sekolah rendah tersebut. Apa sebenarnya yang berlaku di sana? Inilah kisah revolusi nasi gulung yang dicipta oleh seorang ibu British yang berani. Sekarang mari saya kongsikan. Halo semua, saya Hannah, seorang suri rumah sepenuh masa yang biasa dari London, UK. Walaupun saya memperkenalkan diri begini, hidup saya sebenarnya tidaklah begitu biasa. Semuanya bermula ketika saya berusia 16 tahun. Sebuah drama televisyen Malaysia yang saya tonton secara tidak sengaja telah mengubah nasib saya sepenuhnya. Sejujurnya pada masa itu saya sedang bosan dengan makanan British. Di atas meja makan setiap hari hanyalah kitaran tanpa henti kentang kacang panggang dan makanan bergoreng. Malah makan malam ulang tahun ke-16 saya pun hanyalah fish and chips yang berminyak. Pada malam itulah semasa menukar saluran TV tangan saya terhenti pada satu babak dalam drama Melayu. Seluruh keluarga duduk bersila di atas tikar menikmati hidangan makan berhidang yang panas. Melihat mereka meniup nasi yang berasap, menghirup kuah gulai dengan penuh selera dan mencubit daging rendang yang lembut, saya terpaku pada skrin seolah-olah terkena jampi. Apa yang paling mengejutkan ialah kali pertama saya melihat claypot chicken rice, nasi ayam claypot dalam drama itu. Bunyi mendesis dari periuk tanah liat, kilauan ayam yang dimasak dengan kicap pekat dan halia serta aroma ikan masin yang digaul bersama nasi panas. Pemandangan itu seolah-olah membangkitkan selera makan saya dari dunia yang tidak pernah saya kenali. Negara yang mempunyai meja makan sebegitu tempat, apakah itu sebenarnya? Rasa ingin tahu yang mudah ini adalah permulaan segalanya. Dan rasa ingin tahu kecil itu berkembang dari makanan Malaysia kepada drama Malaysia, dan sebelum saya sedar saya telah menjadi peminat tegar budaya Malaysia. Setelah jatuh cinta dengan Malaysia, saya ingin merasai sendiri makanan Malaysia. Tetapi saya segera menghadapi kesukaran realiti. Pada masa itu di UK, mendapatkan bahan masakan Malaysia yang asli sangatlah sukar. Saya tidak berputus asa. Saya berlari ke seluruh pasar raya Asia kecil di pinggir London. Selepas bertungkus lumus, saya akhirnya berjaya membeli pes sambal dan santan. Saya coba membuat nasi lemak dan nasi goreng kampung. Sejujurnya rasanya jauh berbeza daripada jangkaan. Ia hanya meniru rupa makanan dalam drama TV dan sangat kekok. Walaupun begitu, proses mencari bahan dan memasak itu sendiri membuatkan saya berasa sangat bahagia. Tetapi ibu bapa saya bimbang saya terlalu obses dengan sebuah negara asing yang pelik. Rakan-rakan saya juga bertanya dengan hairan, "Kau dah kenapa?" Namun saya tidak dapat berhenti. Saya terlalu ingin tahu tentang negara bernama Malaysia ini. Jadi pada usia 20 tahun saya membuat keputusan besar. Saya memutuskan untuk pergi sendiri ke Malaysia. Ibu bapa saya hampir pitam. Mereka berkata meninggalkan UK untuk pergi ke sebuah negara tropika di Asia Tenggara adalah tindakan gila. Tetapi hati saya sudah nekad. Saya mendapat visa pelajar bahasa dan akhirnya menaiki pesawat ke Kuala Lumpur. Kehidupan di Malaysia benar-benar melebihi bayangan saya. Makanan yang lazat, tidak perlu disebut lagi keramahan orang ramai yang penuh dengan budi bahasa, serta budaya pasar malam yang meriah. Semuanya sangat serasi dengan jiwa saya. Malah ada ketika saya syak, mungkin dalam kehidupan lalu saya adalah orang Malaysia. Mungkin ini kerana ia sangat berbeza dengan persekitaran yang saya alami di UK. UK sering mendung dan kelabu udaranya berat dan suasananya muram. Tetapi Malaysia berbeza. Ia adalah dunia baru yang terang, panas, bising dengan kegembiraan dan penuh rasa. Saya belajar bahasa Melayu dengan tekun di sekolah bahasa dan juga bekerja sambilan. Disitulah saya bertemu dengan suami saya sekarang, Encik Azman. Azman menegur saya apabila melihat saya cuba bercakap bahasa Melayu yang pelat semasa bekerja. Dari perbualan kecil itu jodoh kami bermula dan akhirnya melangkah ke alam perkahwinan. Pada mulanya ibu mertua saya berasa janggal dengan menantu asing. Tetapi setelah mengetahui saya benar-benar menyukai Malaysia dan masakan Malaysia, dia secara pribadi mengajar saya memasak satu demi satu. Dari cara menumis sambal tumis yang pecah minyak hinggalah rahsia membuat sup ayam yang jernih dan juga cara menganyam ketupat semasa hari raya. Mewarisi air tangan ibu mertua adalah tuah yang sangat besar dalam hidup saya. Kemudian, anak perempuan kami, Lina, lahir. Kami menghabiskan masa bahagia di Kuala Lumpur.
Lina membesar dengan makanan Malaysia sejak kecil. Dia sudah biasa dengan meja makan yang sentiasa ada nasi panas, kuah sup ulam-ulaman dan lauk pauk yang pelbagai. Selepas bersekolah dia makan di kantin sekolah Malaysia dan membesar dengan selera Malaysia yang tipikal. Namun pada suatu hari, suami tiba-tiba menerima arahan pertukaran kerja ke London. Kembali ke kampung halaman selepas 15 tahun. Saya tidak tahu sama ada patut gembira atau takut. Yang paling penting saya bimbang tentang Lina. Bolehkah anak yang hanya membesar di Malaysia menyesuaikan diri dengan sekolah di UK? Perkara ini sentiasa menghantui fikiran saya. Begitulah saya kembali ke UK selepas 15 tahun. Kehidupan keluarga kami di UK bermula. Tetapi apa yang menanti saya di sana adalah perkara yang jauh di luar jangkaan. Sebaik sahaja mendarat di lapangan terbang Heathrow udara yang biasa namun asing memenuhi paru-paru saya, sudah 15 tahun berlalu. Semasa saya meninggalkan kampung halaman London pada usia 20 tahun, saya berasa Malaysia itu asing. Sekarang saya pula berasa UK yang asing. Papan tanda di jalanan lohat orang ramai malah udara sejuk dan lembap. Walaupun ini tempat saya lahir dan membesar, peliknya saya berasa seperti orang asing. Lina kelihatan tegang sebaik tiba di lapangan terbang. Bagi anak berusia 9 tahun yang hanya membesar di Kuala Lumpur, UK, adalah dunia yang sama sekali berbeza. Walaupun dia boleh berbahasa Inggris tetapi masih kekok, segala-galanya di sekeliling terasa asing baginya. Suami saya Azman pergi bekerja dahulu. Saya menghantar Lina ke sekolah baharunya. Bangunan sekolah UK yang lama, diperbuat daripada batu bata, memberikan rasa berat suasana yang sangat berbeza dengan fasiliti sekolah Malaysia yang terang dan terbuka. Di pintu pagar sekolah Lina menggenggam erat tangan saya. Telapak tangannya yang kecil basah kerana peluh. Sekilas pandang pun saya tahu betapa gementarnya dia. Hari pertama berlalu lebih lancar daripada yang disangka. Guru kelas Cikgu Anderson dengan ramah memperkenalkan Lina kepada rakan sekelas. Dengar cerita ada beberapa kanak-kanak datang menghampirinya dengan wajah ingin tahu. Apabila Lina pulang ke rumah, ketegangan di wajahnya sedikit reda. Dia berkata dengan berhati-hati, "Boleh tahan." Melihat wajah itu sahaja saya sedikit lega. Masalah bermula dari hari kedua. Lina pulang dari sekolah dengan wajah yang sangat muram. Saya bertanya dengan hati-hati apa yang berlaku, tetapi mendapat jawaban yang tidak disangka, lapar. Dia berkata dia hampir tidak makan tengah hari. Saya bertanya apa yang dia makan. Lina mengeluh panjang dan berkata, fish and chips, kentang goreng dan kacang panggang. Menu sepanjang hari adalah makanan berminyak atau yang diproses. Bagi Lina yang sudah biasa dengan makanan kantin sekolah Malaysia yang seimbang, tentu saja sukar untuk menyesuaikan diri. Saya teringat makan tengah hari di sekolah Malaysia. Nasi putih panas, sup sayur atau tom yum dan 34 jenis lauk adalah asas. Telur dadar atau sayur campur sentiasa ada. Lauk seperti ayam masak merah atau daging kicap juga kerap muncul. Pakar pemakanan menyusun menu dengan teliti untuk keseimbangan kalori dan nutrisi. Lina membesar dengan makan tengah hari sebegitu, tetapi makan tengah hari di UK. Sejujurnya semasa saya pelajar dulu pun keadaannya lebih kurang sama. Selepas 15 tahun saya berharap ada penambahbaikan, tetapi nampaknya tidak banyak perubahan besar. Masih berminyak dan sangat kurang sayur-sayuran. Lina kelaparan setiap hari. Kadang-kadang dia telan beberapa suap dan balik, kadang-kadang dia langsung tak sentuh makanan. Kemudian sebaik sampai di rumah dia membuka peti sejuk dengan wajah kelaparan. Saya berasa sangat bimbang. Walaupun kami terpaksa datang kerana kerja suami, tetapi bagi Lina ini adalah perubahan yang terlalu drastik. Anak yang makan dengan begitu baik di Malaysia kini tidak dapat makan dengan betul di sini. Hati saya menjadi berat. Seminggu berlalu keadaan tidak bertambah baik. Anak saya semakin hilang semangat dan mula berkata tidak mahu pergi ke sekolah. Dia juga lambat mendapat kawan. Saya dengar dia sering duduk bersendirian semasa waktu rehat makan tengah hari. Satu malam Lina menangis di dalam selimut. Dia kata dia rindukan kawan-kawan di Malaysia. Dia juga terlalu rindukan makanan kantin sekolah Malaysia. Dan yang paling penting, dia berkata, saya nak makan nasi gulung. Mendengar ayat itu hati saya luluh. Tetapi pada masa yang sama satu idea terlintas di fikiran. Nasi gulung, saya boleh buatkan untuknya. Idea mudah ini bakal membawa impak yang mengejutkan yang saya sama sekali tidak duga pada masa itu. Keesokan paginya saya bertanya kepada Lina dengan berhati-hati. Bolehkah mama buatkan nasi gulung untuk kamu? Bawa bekal macam mana? Matanya bersinar. Betul ke nasi yang digulung panjang dengan rumpai laut tu? Macam yang kita makan di kedai fusion di KL tu? Wajah anak itu kembali ceria setelah sekian lama. Melihat ekspresi itu sahaja saya terus bertekad. Masalahnya ialah bahan-bahan.
Di London bukan mudah untuk mencari bahan untuk membuat nasi gulung gaya Malaysia yang asli. Saya dan suami yang baru balik kerja memandu mencari pasar raya Asia. Di sebuah pasar raya makanan Asia di pinggir London, keadaannya jauh lebih besar berbanding 15 tahun lalu. Terima kasih kepada populariti makanan Malaysia yang semakin meningkat. Rumpai laut nori, serunding daging timun, dan minyak bijan. Satu persatu saya masukkan ke dalam bakul. Hati saya sangat teruja. Akhirnya saya boleh membuat nasi gulung yang sempurna. Walaupun harganya 2-3 kali ganda lebih mahal daripada di Malaysia, tidak mengapa. Jam 5 pagi saya melangkah ke dapur tanpa ragu-ragu. Jika nasi dimasak sehari awal, ia akan menjadi keras dan rumpai laut akan menjadi lembik. Hanya nasi gulung yang baru dibuat akan mempunyai rasa yang asli. Mula-mula saya masak nasi, gaulkan dengan sedikit minyak bijan dan garam. Timun dipotong memanjang. Telur didadar nipis dan dipotong. Serunding daging disangai sekejap. Dan semestinya sedikit sambal ikan bilis kering sebagai penyeri rasa. Di atas kepingan rumpai laut hitam saya ratakan lapisan nasi nipis. Saya letakkan bahan-bahan yang berwarna-warni itu dengan harmoni. Semasa menggulung nasi itu saya teringat kali pertama ibu mertua mengajar saya. Ibu mertua memegang tangan saya dan berkata, nasi kena rata serunding dan lauk kena duduk tengah, baru setiap gigitan ada rasa. Saya menggulung nasi sambil mengenang air tangan itu. Nasi gulung yang siap dibalut berkilat dengan minyak bijan yang harum. 1 gulung, 2 gulung, 3 gulung. Saya buat lebih sedikit daripada jumlah yang Lina boleh makan, memikirkan mungkin kawan-kawannya akan ingin tahu. Apabila Lina bangun, saya tunjukkan bekal yang berisi potongan nasi gulung yang cantik itu. Dia tersenyum lebar. Senyuman ceria yang sudah lama hilang. Dalam perjalanan ke sekolah, Lina memeluk beg bekalnya seolah-olah ia harta karun. Belakang badannya yang berlari masuk ke pagar sekolah sambil melambai tangan kelihatan berbeza daripada semalam. Menjelang petang saya mula gelisah. Adakah budak-budak lain akan rasa pelik? Adakah dia akan dipulaukan sebab bawa nasi gulung? Bermacam-macam kerisauan muncul. Tetapi apabila Lina pulang dari sekolah, ekspresinya di luar jangkaan saya. Dia meluru masuk ke pintu rumah dengan teruja. Mama kawan-kawan rebut sampai habis. Mula-mula saya tak faham. Rebut sampai habis. Adakah dia dibuli? Tetapi Lina menjelaskan, kawan-kawannya sangat teruja melihat nasi gulung itu. Mereka bertanya, apa benda nasi yang dibalut kertas hitam ni? Mereka beratur nak rasa 1 suap. Akhirnya, Lina hanya makan 2-3 ketul, selebihnya semua masuk ke mulut kawan-kawannya. Tapi wajahnya ceria. Dia kata, kawan-kawan cakap, sedap gila, dan suasana jadi riuh rendah. Keesokan harinya, Cikgu Anderson menelepon. Dia bertanya sama ada boleh dapatkan resipi nasi gulung itu. Bekal Lina menjadi buah mulut di dalam kelas. Cikgu sendiri pun rasa 1 ketul dan kata ia sangat hebat. Apa yang paling mengejutkan ialah reaksi kanak-kanak. Budak-budak yang biasanya tak sentuh sayur tiba-tiba makan timun dalam nasi gulung itu tanpa bantahan. Malah Cikgu Anderson pun mula berminat dengan nasi gulung. Berbeza dengan kerisauan saya, nasi gulung itu sangat popular. Lina akhirnya mula mendapat tempat di sekolah itu. Saya menarik nafas lega. Saya fikir perkara baik ini akan berterusan begitu saja. Sehingga saat itu saya benar-benar tidak menyangka sebiji nasi gulung kecil akan membawa badai yang begitu besar. Khabar angin tentang nasi gulung itu tersebar dengan pantas. Bukan sahaja kelas Lina, malah kelas sebelah dan murid tahun atas pun mula bercakap tentang nasi hitam ajaib yang sedap itu. Kerana saya sediakan bekal setiap pagi kini, setiap kali waktu rehat kawan-kawan akan mengerumuni Lina. Lina menjadi bintang popular di sekolah. Anak yang dahulunya makan seorang diri kini dikelilingi kawan-kawan yang ketawa bersamanya. Sebagai seorang ibu, apalagi yang lebih menggembirakan daripada ini, saya berusaha lebih gigih menggulung nasi. Tetapi satu petang satu nombor tidak dikenali menelepon. Pemanggil memperkenalkan diri sebagai wakil ibu bapa Jessica Miller. Suaranya tajam, dan sepanjang panggilan itu saya dapat rasakan aura yang tidak menyenangkan. Puan Hana dengar cerita anak Puan bawa makanan pelik ke sekolah. Makanan pelik, ia cuma nasi gulung, makanan biasa di Malaysia. Itulah masalahnya, Jessica mendengus. Budak-budak lain bising nak makan benda tu. Mereka paksa mak ayah buatkan nasi gulung, disebabkan awak sekolah jadi bising. Saya berasa pelik. Apa masalahnya kalau budak-budak suka? Saya tak faham. Ia cuma bekal makanan. Suara Jessica menjadi lebih dingin. Awak pun orang British kan? Kenapa susah payah nak sebarkan makanan asing? Anak-anak kita patut makan makanan British. Selepas meletakkan telefon, tangan saya menggeletar. Tak tahu sama ada marah atau sedih. Menyediakan bekal untuk anak pun boleh jadi satu kesalahan.
Beberapa hari kemudian sekolah mengeluarkan notis rasmi. Mesyuarat tergempar ibu bapa akan diadakan. Topiknya, budaya makan tengah hari sekolah dan kepelbagaian. Mesyuarat ini diadakan gara-gara nasi gulung saya. Pada hari mesyuarat sebaik sahaja saya melangkah masuk ke dewan, semua mata tertumpu kepada saya. Hampir tiada pandangan yang mesra. Kebanyakannya memandang dengan asing atau bermusuhan. Jessica yang duduk di barisan hadapan sedang merenung tajam. Selepas mesyuarat bermula, Jessica naik ke pentas. Kebelakangan ini makanan asing tertentu telah menjadi masalah di sekolah. UK ada tradisi pemakanan kita sendiri. Waktu makan tengah hari adalah masa untuk mempelajari tradisi itu. Jika makanan asing membanjiri sekolah, identiti kita akan jadi kabur. Beberapa ibu bapa mengangguk setuju. Jessica menunjuk ke arah saya. Ibu Lina yang duduk di sana tuh. Awak pun orang British, tapi awak adalah orang British yang dah buang identiti British. Tinggalkan tanah air, kahwin dengan lelaki Malaysia, makan makanan Malaysia dan besarkan anak cara Malaysia. Orang macam tu kenapa nak balik ke sini lagi? Nak ubah anak-anak kami jadi orang Malaysia pula ke pengkhianat. Perkataan itu menusuk ke dalam hati saya seperti paku. Dewan riuh rendah dengan bisikan. Saya tidak mampu berkata apa-apa. Pipi saya terasa panas. Walaupun ini negara kelahiran saya dituduh sebagai pengkhianat. Balik ke rumah, saya menangis semahu-mahunya. Tapi sambil menangis saya terfikir, kenapa saya perlu menangis? Adakah berdosa menyediakan makanan untuk anak? Selepas air mata kering saya bertekad, saya tak boleh undur. Saya mesti lawan. Masalahnya bagaimana nak lawan? Masih ada seminggu sebelum mesyuarat seterusnya. Pihak Jessica memberitahu mereka akan mengusulkan secara rasmi larangan membawa makanan asing. Saya buntu. Ketika itulah saya menerima satu panggilan yang tidak disangka. Ibu Lina, saya Thomas. Saya nak tanya sikit pasal nasi gulung tu. Ada masa Thomas adalah pakar nutrisi yang bertanggung jawab ke atas makanan sekolah. Dia yang merancang menu dan menjaga keseimbangan khasiat anak-anak. Saya pelik kenapa dia hubungi saya. Selepas berjumpa barulah saya tahu. Thomas dengar tentang kekecohan nasi gulung itu dan dia jadi ingin tahu tentang makanan tersebut. Thomas meminta resipi dan senarai bahan nasi gulung itu. Dia kata nak buat analisis nutrisi yang tepat. Saya dengan senang hati berikan segalanya. Beberapa hari kemudian Thomas menelpon. Suaranya sangat teruja. Puan Hana, benda ni luar biasa. Hasil analisis dah keluar. Puan kena tengok sendiri. Data yang Thomas tunjukkan memang mengejutkan. Satu gulung nasi gulung gaya Malaysia saya, karbohidrat, protein, dari telur dan serunding serat vitamin. Semuanya terkandung dengan seimbang. Terutamanya kandungan sayur, walaupun cuma timun ia lebih tinggi dari jangkaan. Sebaliknya data purata makan tengah hari sekolah UK. Kandungan lemak 3 kali ganda lebih tinggi daripada nasi gulung. Pengambilan sayur tak sampai separuh. Kandungan natrium garam juga jauh lebih tinggi. Thomas berkata dengan serius, saya nak bentangkan data ini dalam mesyuarat ibu bapa. Puan setuju tak? Sekutu yang tidak disangka-sangka. Sudah tentu saya setuju. Hari mesyuarat tiba. Dewan lebih penuh daripada kali lepas. Jessica keluar dulu menerangkan tentang usul larangan makanan asing. Demi menjaga tradisi UK, anak-anak akan keliru, lebih kurang begitulah isinya. Selepas ucapannya, Thomas mengangkat tangan. Sebagai pakar nutrisi, boleh saya kongsikan? Satu data Thomas memaparkan hasil analisis di skrin besar. Perbandingan nutrisi antara nasi gulung dan makan tengah hari UK. Nombor tidak menipu. Dewan mula riuh rendah. Sejujurnya nasi gulung ini adalah salah satu menu paling seimbang nutrisinya yang pernah saya lihat dalam bekal pelajar. Anak-anak suka dan pada masa yang sama mereka makan sayur dan protein berkualiti secara semula jadi. Ini bukan masalah. Sebaliknya ini adalah peluang. Cikgu Anderson juga berdiri. Saya setuju dengan Encik Thomas. Sejak Lina bawa nasi gulung waktu makan tengah hari, kelas jadi lebih ceria. Budak yang benci sayur pun makan timun dalam nasi gulung tu. Suasana mula berubah. Tapi Jessica tidak mengalah. Nutrisi bagus pun so what? Ini bukan soal makanan semata-mata. Ini soal tradisi. Lagipun mungkin sebab baru pertama kali makan, budak-budak rasa pelik dan suka. Sekali dua mungkin sedap. Tapi kalau keluar setiap bulan sekejap je mereka akan muak dan tak makan. Pendapat pro dan kontra bertentangan sengit. Kesimpulannya, nasib akan ditentukan melalui undian pada mesyuarat akan datang. Pemenang belum pasti. Hari pengundian tiba. Sepanjang minggu saya tak cukup tidur. Bila jumpa ibu bapa lain di pagar sekolah rasa sangat janggal. Siapa akan undi setuju, siapa akan bantah. Tak boleh baca dari muka mereka. Pihak Jessica nampaknya sedang melobi senyap-senyap. Saya tak boleh buat apa-apa.
Malam sebelum undian, Lina masuk ke bilik saya. "Mama, esok ada apa-apa ke?" Saya tak beritahu dia secara detail, cuma kata ada mesyuarat sekolah. Lina tanya perlahan. "Sebab nasi gulung ke kawan cakap mak-mak berkumpul nak tentukan sesuatu." Hati saya tersentak. Kabar angin dah sampai ke budak-budak. Mata Lina nampak goyah. "Mama, kalau susah sangat saya tak payah bawa nasi gulung pun tak apa. Mama tak payah susah-susah." Saat itu saya hampir menangis. Apa yang anak berusia 9 tahun ni risaukan? Saya peluk Lina erat-erat. "Tak sayang, Mama akan uruskan. Kamu jangan risau apa-apa." Petang keesokan harinya saya masuk ke dewan. Kerusi penuh sesak. Ketegangan memenuhi udara. Pengetua sekolah Encik Harry menjadi pengerusi. Usul hanya satu. Adakah makanan gaya Malaysia akan diperkenalkan? Sebulan sekali menu Malaysia dimasukkan dalam menu rasmi. Syaratnya, jika berjaya makanan negara lain akan diperkenalkan secara berperingkat. Jessica bercakap dulu. "Di sekolah British makan makanan British bukankah perkara yang sepatutnya? Kita tak boleh kaburkan identiti Great Britain kita." Anak-anak akan keliru tepukan gemuruh. Penyokong Jessica agak ramai. Seterusnya, Thomas. Dia menerangkan semula data nutrisi dengan tenang. Cikgu Anderson berkongsi pengalaman di kelas. Kemudian pengetua memandang saya. Giliran saya. Saya berdiri dengan kaki yang menggeletar. Puluhan pasang mata memandang saya. Jantung rasa nak meletup. Tapi saya buka mulut. Saya juga orang British, lahir dan membesar di negara ini. Tapi tinggal di Malaysia selama 15 tahun. Saya belajar satu perkara yang sangat penting, yaitu makanan yang baik tidak mempunyai sempadan. Anak saya pernah ada masalah selera makan tapi dia membesar dengan sihat dengan makanan Malaysia. Apa salahnya menjaga tradisi memang penting. Tapi jika ada cara yang lebih baik mempelajarinya dan menerimanya, bukankah itu juga satu tradisi British yang penting? Saya fikir begitu. Dewan menjadi sunyi sepi. Saya nampak beberapa orang mengangguk. Undian bermula. Ia dijalankan dengan cara mengangkat tangan. Dalam debaran menunggu keputusan diumumkan. Setuju 47 undi. Bantah 44 undi. Hanya beza 3 undi. Ia lulus dengan nyawa-nyawa ikan. Wajah Jessica menjadi pucat lesi. Dia merenung saya dan berkata, "Tengoklah nanti. Kalau gagal bukan awak seorang je yang malu. Awak dah fikir macam mana nasib anak awak kat sekolah nanti. Ini bukan sekadar amaran kosong. Sekarang hari makan tengah hari Malaysia yang pertama mesti berjaya. Jika gagal semuanya tamat di sini, pilihan yang tinggal hanyalah kejayaan." Jam 4 pagi saya dah bangun. Lebih awal sejam dari loceng jam. Hampir tak tidur. Dalam otak saya dah simulasi beratus kali. Nak gulung berapa banyak nisbah sos daging masak? Hitam betul ke? Kalau budak-budak tak suka macam mana, buka lampu dapur keluarkan bahan. Daging lembu yang dah diperap dengan kicap dan rempah semalam. Bihun goreng punya bahan pun dah siap potong. Inti nasi gulung pun dah sedia. Tangan saya menggeletar. Dah 15 tahun masak tapi hari ini pegang pisau rasa kekok. Suara ibu mertua terngiang di telinga. Makanan ni. Separuh daripadanya adalah hati. Kalau hati gelisah, rasa pun jadi kurang. Saya tarik nafas dalam-dalam. Ini demi Lina. Tak boleh tumbang kat sini. Sebelum subuh semua persiapan selesai. Nasi gulung diputuskan untuk dibalut di sekolah supaya tak lembik. Daging masak hitam dan bihun goreng gaya Malaysia dimasukkan dalam bekas dan dibawa ke sekolah. Apabila sampai di dapur sekolah, Thomas sedang menunggu. "Puan Hana, mari kita buat yang terbaik, Thomas." Dan 2 orang tukang masak kantin membantu. Api besar digunakan untuk menumis daging, menggoreng bihun yang kenyal, membalut nasi gulung. Dapur penuh dengan aroma masakan Malaysia. Salah seorang tukang masak menghidu bau itu. Bau apa nih wanginya? Bau serai dan rempah tumis ke senjata rahsia makanan Malaysia. Saya membalut lebih 100 batang nasi gulung. Pergelangan tangan rasa lenguh tapi tak boleh berhenti. Setiap gulungan saya masukkan keikhlasan. Waktu makan tengah hari tiba. Pintu kantin dibuka. Kanak-kanak menyerbu masuk. Kanak-kanak pertama berdiri di depan tray makanan. Melihat nasi gulung daging masak hitam dan bihun goreng yang terhidang mata dan lubang hidungnya membesar. Wah, bau sedap. Cantiknya seorang demi seorang beratur. Sekejap sahaja barisan menjadi panjang. Wajah kanak-kanak yang mengambil nasi gulung penuh dengan rasa ingin tahu. Lina datang bersama kawan-kawannya. Dia senyum pada saya. Senyuman itu memberi saya kekuatan. Kantin mula menjadi bising. Di sana-sini kedengaran suara. "Benda ni sedap gila. Cuba rasa daging ni. Lembut mi halus ni apa? Kenapa kenyal sedap macam ni? Nak nasi gulung lagi?"
Tray makanan kosong dalam sekelip mata. Jumlah yang disediakan hampir tak cukup. Pinggan kanak-kanak, hampir licin semuanya. Thomas berkata dengan teruja, Puan Hana tengok tong sisa makanan tu. Hampir kosong. Ini kali pertama berlaku. Data statistik selepas makan tengah hari memang mengejutkan. Jumlah sisa makanan rekod terendah dalam sejarah. Kadar pengambilan sayur 2 kali ganda dari biasa. Kaji selidik kepuasan pelajar menang besar. Semasa berjalan keluar dari kantin, seseorang menghalang jalan saya. Jessica. Dunia seolah-olah berhenti berputar. Nak cakap apa lagi dia ni? Tapi ekspresi Jessica berbeza dari jangkaan. Saya cakap jujur. Anak lelaki saya, Oliver. Kan dia sebenarnya susah makan. Semangkuk pun tak pernah habis. Tapi hari ini, dia makan licin. Siap beratur tambah lagi. Dah 8 tahun saya besarkan dia, saya tak pernah tahu anak saya selera makan macam tu. Jessica berhenti seketika. Awak menang. Benda yang patut diakui kena akui. Beberapa hari kemudian Jessica menelpon. Dia kata anaknya asyik sebut pasal nasi gulung tu. Dia tanya boleh tak ajar dia buat supaya boleh makan kat rumah. Minta resipi. Mula-mula saya ingat dia melawak. Bukan ke dia yang panggil saya pengkhianat. Tapi Jessica serius. Saya terlalu tertutup sebelum ni. Kenapa awak suka sangat makanan Malaysia? Saya rasa saya dah mula faham sikit. Hujung minggu itu saya jemput keluarga Jessica ke rumah. Kami buat nasi gulung sama-sama. Anak Jessica, Oliver, sangat teruja belajar membalut nasi. Lina membantu di sebelah sambil ketawa. Kanak-kanak yang janggal beberapa minggu lepas kini menjadi kawan. Hari makan tengah hari Malaysia menjadi acara rutin sebulan sekali. Bukan hanya nasi gulung, malah nasi lemak, sate bihun goreng, dan pelbagai menu lain diperkenalkan secara bergilir. Setiap kali sisa makanan mencatat rekod terendah, pengambilan sayur terus meningkat. Thomas menyusun data-data ini dan melaporkan kepada Jabatan Pendidikan London. Tidak lama kemudian Jabatan Pendidikan menelpon. Pegawai mereka nak datang melawat sekolah sendiri. Hari lawatan Jabatan Pendidikan saya gementar lagi. Tapi suasananya sangat positif. Pegawai itu melihat sendiri keadaan kantin dan reaksi kanak-kanak lalu kagum. Hasil macam ni pertama kali saya tengok. Peningkatan makan sayur tu hebat, tapi yang paling penting anak-anak makan dengan gembira. Itu yang paling berkesan. Jabatan Pendidikan mencadangkan sesuatu. Mereka mahu memperkenalkan kes ini ke sekolah-sekolah lain. Dan mereka tanya, boleh tak saya jadi perunding konsultant? Saya seorang suri rumah jadi perunding Jabatan Pendidikan. Macam mimpi. Selepas itu, sekolah-sekolah di seluruh London mula menelpon bertanya, macam mana nak mula, resipi apa, beli bahan kat mana? Saya jawab semuanya semampu boleh. Ada sekolah yang saya pergi sendiri untuk buat demonstrasi masakan. Lina juga banyak berubah. Anak yang kecut perut masa baru sampai UK dulu kini dengan bangga memperkenalkan budaya Malaysia depan kawan-kawan. Bila ada sesi pembentangan budaya, dia sukarela menerangkan tentang makanan Malaysia. Rakan sekelas panggil Lina pakar makanan Malaysia. Satu hari Lina cakap, mama saya pun nanti nak jadi orang macam mama. Orang yang ajar orang lain masak. Orang yang pandai masak makanan Malaysia dan British. Kan cool jadi macam tu. Hati saya tersentuh. Anak yang menemui identiti dirinya di antara dua budaya. Itulah yang saya harapkan. Kebelakangan ini kadang-kadang saya teringat hari saya dituduh pengkhianat. Masa tu saya rasa sangat sedih dan marah. Saya cuma nak bagi anak makan sedap je. Sama-sama orang British. Kenapa saya kena jadi orang yang buang negara? Tapi sekarang fikiran saya dah lain. Saya hanyalah seorang ibu biasa yang risaukan anak makan. Tapi hati yang biasa itu melangkah lebih jauh dari yang saya sangka. Bermula dari satu bekal hingga ke kantin sekolah. Tiada apa yang mustahil. Saya buat panggilan video dengan ibu mertua di kampung. Tunjuk video budak-budak UK makan nasi gulung dengan berselera. Ibu mertua ketawa besar. Menantu kita dah jadi pendakwah makanan Malaysia kat London rupanya. Berbaloi mak ajar kau. Suami saya Azman juga sangat bangga. Sayang awak tahu tak, masa kita baru sampai London saya risau gila. Takut Lina tak boleh sesuaikan diri. Takut dia tak lalu makan. Tiap malam awak mengeluh saya nampak semua tu. Tapi sekarang, Lina jadi bintang sekolah dan awak ubah makanan sekolah. Isteri saya memang hebat. Sungguh saya pun tak tahu satu bekal anak boleh bawa perubahan sebesar ini. Sekarang pun saya masih selalu membalut nasi gulung. Sebab ada sekolah lain jemput buat demo. Ratakan nasi atas rumpai laut, letak inti sambal dan serunding gulung. Proses tu tangan saya dah boleh buat secara automatik. Suatu hari nanti saya nak sampaikan nilai makanan Malaysia kepada lebih ramai orang. Bukan je kat UK tapi negara lain juga. Belum ada plan besar pun.
Cuma macam sekarang macam membalut nasi gulung satu persatu dengan teliti. Saya akan teruskan perlahan-lahan. Sebab saya dah belajar permulaan yang kecil boleh mencipta perubahan yang besar. Saya kadang-kadang teringat tangan ibu mertua yang hangat masa pertama kali ajar saya membalut nasi. Air tangan itu takkan saya lupa. Sekarang air tangan itu dah sampai ke London yang jauh. Dan suatu hari nanti anak saya Lina pun akan sampaikan rasa dan hati ini kepada seseorang kan. Disebabkan sebiji nasi gulung kasih sayang dan air tangan diwarisi turun-temurun begini. Dan saya adalah pencerita kisah ini, ibu kepada Lina dan istri kepada Azman, Hannah. Sekian kisah saya hari ini. Macam mana cerita hari ini? Kalau suka cerita ini, sila subscribe, tekan like dan setkan notifikasi untuk ikuti lebih banyak cerita menarik. Terima kasih kerana menonton.